Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. 主爱的弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur pagi hari ini boleh datang ke rumah Tuhan atau mungkin ada yang beribadah live streaming, kita bersyukur. 我们感谢神，无论是在实体的敬拜，或者是在线上的，我们感恩。 Pagi hari ini tema yang diberikan gereja adalah berlimpah-limpah dalam pengharapan. 今天教会的给我的主题就是大有盼望。 Dan kalimat itu diambil dari bagian firman Tuhan yang tadi dibaca bacaan bertanggapan dari Roma 15. Mari kita lihat bersama Roma 15 ayat 7 sampai 13. 经文就是取自罗马书15章7到13节，刚才起因经文已经念了。 Roma 15 ayat 7 sampai 13. 罗马书15章7到13节。 Surat Roma 15 ayat 7 sampai 13. Saya akan membacakan dulu dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu sama lain sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于上帝。我说，基督是为上帝真理做了受割礼人的指示，要证实所应许列祖的话，并叫外邦人因他的怜悯荣耀上帝，如经上所记。因此，我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。又说，你们外邦人当与主的百姓一同欢乐。又说，外邦啊，你们当赞美主，万民啊，你们都当颂赞他。又有以赛亚说，将来有耶西的根，就是那信起来要治理外邦的，外邦人要仰望他。但愿使人有盼望的上帝，因信将这般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。 Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini. 读经到此成为我们今天讲到的主要经文。 Saudara, ada satu cerita yang saya percaya adalah sebuah cerita fiktif, tetapi memberikan satu pesan yang baik untuk kita renungkan. 我有一个让大家分享一个故事，也许这个故事应该是虚构的，但是里面的内容值得我们去思考。 Saudara, diceritakan ada dua buah gereja di Amerika yang lokasinya hanya berjarak beberapa blok, cukup dekat. 这里讲到有两间教会，他们的距离呢不远，只是几条街的距离罢了。 Dan masing-masing gereja ini bergumul karena masing-masing jemaatnya cuma sedikit, dan juga mereka bergumul dengan dana finansial yang terbatas. 就是这两间教会的会友并不多，所以他们在资金方面出现了一点问题。 Dan suatu hari para pemimpin kedua gerejanya berpikir, alangkah baiknya kalau mereka bisa melebur menjadi satu gereja. 所以领袖们就是思考着，如果这两间教会可以合并成为一个教会的话， Supaya mereka menjadi gereja yang jemaatnya lebih banyak dan kemudian finansialnya lebih kuat. 如果他们可以合并的话，那么他们的教会的会友就会比较大，而且资金方面的问题也可以解决了。 Dan mereka berpikir dengan demikian pelayanan bersama akan menjadi lebih efektif.
如果大家聚在一起，一起来服侍侍奉的话，那么效果会更好。 Maka mulailah para pemimpin kedua gereja ini bertemu dalam beberapa kali rapat untuk membicarakan bagaimana gereja mereka bisa melebur jadi satu gereja. 所以领袖们都聚在一起，一起来商讨如何将这两间教会合并。 Dan pembicaraan berjalan dengan lancar, banyak hal bisa disepakati. 所以他们讨论了几回，一切事情都可以，大家都是一个统一的。 Tapi kemudian kesepakatan mereka untuk melebur itu akhirnya batal. 但是最终他们不曾合并， Saudara, mengapa? 为什么？ Karena ada satu hal yang mereka tidak bisa sepakati, 因为有一件事情他们不能统一的， yaitu ketika mereka bicara bagaimana membaca doa Bapa kami ketika sampai kepada kalimat ampunilah kami akan kesalahan kami. 因为主祷文里有一句话，就是免了我们的罪。那句话呢，他们不能同意。 Dan gereja yang satu mereka berkata kami maunya baca tentu mereka dalam bahasa Inggris, forgive us our trespasses, ampunilah kami karena kesalahan kami. 有一方说，就是他们希望主祷文里面写的就是免了我们的罪。 Tapi gereja yang satu lagi mereka tidak mau, mereka maunya baca forgive us our debts, ampunilah kami akan hutang-hutang kami, sesuai dengan terjemahan kebanyakan versi Alkitab bahasa Inggris. 所以另一方面呢，他们则认为就是免了我们的债比较妥当。 Mereka masing-masing tidak mau mengalah, yang satu tetap mau ampuni kami karena kesalahan kami, yang satu tetap ampunilah kami karena hutang-hutang kami. 所以他们各个坚持自己的意见，一个就是要免了罪，另外一个是免了债。 Dan saling ngotot tidak mau mengalah, tidak ada titik temu. 所以他们互不相让，所以不能够统一。 Dan akhirnya kesepakatan untuk bersatu tidak jadi dan mereka batal. 所以这个合并就成不了。 Dan saudara, kemudian sebuah koran lokal menulis berita tentang batalnya kedua gereja ini menjadi satu. 所以当地有一个报社，就是报告他们这两间教会合并的这个消息。 Karena masing-masing ngotot, yang satu maunya forgive us our trespasses, kesalahan kami, yang satu ampunilah kami karena hutang-hutang kami. 就是因为两间教会不能统一，一个是要免了罪，一个是免了债。 Dan koran ini mungkin untuk menyindir, koran ini menulis beritanya demikian. Akhirnya gereja yang satu kembali kepada kesalahan-kesalahannya dan gereja yang satu lagi kembali kepada hutang-hutangnya. 所以这件报社很讽刺的，就是讲到这个不能合并的原因，就是那所教会回到他们的最终，另外一所就回到他们的罪务上、债务上。 Nah, saudara, cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa sering gereja itu tidak bisa bersatu. 这个故事提醒我们，为什么我们教会不能合一的原因。 Dan akibatnya pelayanan tidak bisa maju. 所以我们的侍奉不能有进展， Bukan karena ada halangan-halangan yang besar, 并不是有很大的阻碍， tapi karena seringkali hanya karena hal-hal remeh-temeh yang tidak bisa disepakati. 而是因为一些琐事，他们不能够统一， Nah, masing-masing merasa dirinya paling benar dan orang lain yang salah. 各自觉得自己是最对的，别人是错的。 Padahal itu sebenarnya hanya atas hal-hal yang sepele, yang minor. 其实这只是不过是一个芝麻绿豆的一个小事。 Dan saudara, hal seperti inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam jemaat Roma, sebuah situasi konflik dua pihak. 这就是保罗面对这罗马教会有两个支派的不同意见。 Dan Paulus sebenarnya sudah berbicara kepada dua pihak ini mulai dari Roma pasal 14 dan kemudian diteruskan sampai 15 yang kita baca tadi. 保罗在第14章直到15章里面已经向他们劝解他们了。 Dan Paulus menyebutkan kedua pihak yang berkonflik itu sebagai satu pihak itu disebut kelompok yang kuat, the strong, dan kelompok yang satu lagi yang lemah, the weak. 所以保罗把他们分成两个组，就是第一组是比较坚固的，另一组是比较软弱的。 Kita bisa baca misalnya pasal 15 ayat 1, Paulus berkata demikian, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat atau yang lemah
dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. 所以保罗在第1章里面有写到，如果我们这些坚固的，我们就要帮助那些软弱的，不要自己寻乐。 Jadi ada dua kelompok, yang satu disebut the strong, yang kuat, yang satu the weak, yang lemah. 就是两组人，一个就是坚固的人，一个就是软弱的人。 So, siapa sih kedua kelompok ini yang kuat dan yang lemah? 到底这两组人哪一个是坚固的，哪一个是软弱的呢？ Surat jemaat di Roma itu terdiri dari mayoritas itu adalah jemaat yang bukan orang Yahudi, dan mereka yang disebut yang kuat. 罗马教会多半是来自外邦信徒组成的，他们就是被称为比较坚固的。 Tapi di sisi lain juga ada sekelompok minoritas di jemaat Roma yang adalah orang Yahudi, dan mereka inilah yang disebut mereka adalah pihak yang lemah atau the weak. 而另一组人乃至是犹太人，他们是少数的人，而且他们被保罗称为软弱的人。 Jadi yang lemah itu adalah minoritas orang-orang jemaat Yahudi, dan yang kuat itu adalah mayoritas yang adalah orang-orang bukan Yahudi. 少数的人乃是软弱的犹太人，而大多数的人就是外邦人，被称为坚固的。 Saudara, kenapa lalu kelompok yang minoritas ini, yang orang Yahudi ini disebut kelompok yang lemah? 为什么少数的犹太人被称为软弱的呢？ Karena mereka, meskipun mereka sudah Kristen, tetapi mereka masih memegang banyak aturan-aturan Yahudi yang mereka sudah warisi dari kehidupan mereka dari kecil. 他们虽然被称为基督徒，但是他们仍然守着他们从小坚信的这个律法中的规则。 Mereka misalnya masih pilih-pilih makanan, ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. 他们还可以分别，就是一些食物是洁净的，一个是不洁净的。 Karena bagi orang Yahudi itu penting dan kuat sekali, itu harus dipegang. 这个犹太人的律法关于这个洁净与不洁净，他们非常坚守。 Mereka juga misalnya masih memegang banyak aturan apa yang harus dilakukan pada hari Sabat. 还有安息日，他们很遵守安息日所忌讳的事。 Dan itu sesuai dengan ketentuan agama Yahudi. 那是按照犹太人的宗教。 Padahal ketika mereka menjadi Kristen, hal-hal yang mereka warisi sebelumnya itu bukan sesuatu yang wajib lagi bagi mereka, dan bukan menjadi sesuatu yang menentukan iman mereka. 其实，如果他们已经信了耶稣，他们不应该再回到旧的律法来就是辖制他们。 Jadi memang ada sebuah pandangan teologi yang kurang tepat dalam kelompok jemaat yang adalah orang-orang Yahudi. 所以这一些犹太人，少数的犹太人，他们被称为软弱，是因为他们对这个宗教的一个错误的观念。 Nah, sebaliknya kelompok orang bukan Yahudi yang kuat, mereka mengejek, menyepelekan, mereka meremehkan, mentertawakan pandangan kelompok yang lemah ini. 另一方面，就是坚固的外邦人，就是去嘲笑和轻视这些少数的软弱的犹太人。 Karena pandangan teologi mereka yang dirasakan tidak tepat atau aneh. Kalau sudah jadi Kristen, kok masih pegang banyak aturan adat istiadat orang Yahudi? 因为犹太人错误的神学观念，既然信了耶稣，为什么还回到旧的律法呢？ Jadi saudara, kelompok yang lemah ini dalam gereja menjadi olok-olok, menjadi tertawaan kelompok yang kuat di dalam gereja Roma. 使这些犹太人成为坚固者的笑柄。 Dan saudara bayangkan ini terjadi dalam gereja, tempat yang harusnya tidak ada olok-olok atau ejekan. 你可以想象这件事情被嘲笑，就是成为笑柄，既然发生在教会里面。 Dan inilah situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus menghadapi ketegangan antara dua pihak jemaat di gereja Roma. 这就是保罗面对他们之间那个紧张的关系。 Dan Paulus ingin mendamaikan mereka. 保罗想要化解他们。 Tapi Paulus tidak hanya memakai pendekatan sosial seperti ya udahlah nggak usah ribut, damai-damai aja, bukan begitu. 保罗希望他们可以和好如初，但是保罗并没有用一些社会层面的理由来劝诫他们。 Tapi Paulus mendamaikan mereka dengan sebuah agenda teologi yang sangat penting.
保罗是以重要的神学基础来劝诫他们。 Dan kita melihat dasar teologi ini tetap menjadi sebuah dasar teologi yang relevan bagi gereja sepanjang zaman, termasuk gereja kita hari ini. 神学的基础历久常新，对历世历代的教会，包括今天的我们，依然是实用的。 Lalu saudara, apa argumentasi teologis yang dipakai Paulus untuk mendamaikan kedua pihak yang kuat dan yang lemah dalam gereja Roma ini? 那么保罗是以怎么样的神学基础来使他们可以和解呢？ Yang pertama, saudara, Paulus menyerukan kepada para jemaat agar mereka bisa saling menerima satu sama lain. 保罗呼吁他们可以彼此接纳。 Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7, Paulus katakan, sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. 就像第7节所说的，所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样。 Jadi alasan yang paling mendasar mengapa mereka kedua kelompok yang konflik ini seharusnya bisa saling menerima adalah karena Kristus pertama-tama telah menerima mereka lebih dahulu. 为什么要他们可以彼此接纳呢？因为基督已经事先接纳他们了。 Mereka sama-sama harus ingat, baik yang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, bahwa tadinya mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah, tapi kemudian di dalam Kristus mereka diterima. 无论是犹太人或者外邦人，已经蒙基督的接纳了，所以他们必须意识到这一点。 Kalau kita mundur sampai Roma pasal 1, Paulus sudah berkata pasal 1, 2, 3 bahwa tidak seorang pun yang suci, semua orang sudah jatuh dalam dosa. 从第1节到第3节，就是说没有一个人是圣洁的，大家都堕入在罪恶里。 Baik Yahudi maupun bukan Yahudi, semuanya telah jatuh dalam dosa. 无论是犹太人或者是外邦人，都堕入罪恶。 Maka sesungguhnya tidak ada kelompok yang lebih baik dari kelompok lainnya. 其实没有一组人比另一组人更好， Tetapi sama-sama kemudian diterima oleh Allah di dalam jasa-jasa Kristus Yesus. 就是接着基督，他们已经被上帝接纳了。 Jadi mereka pertama-tama diterima oleh Allah bukan karena pandangan teologi tertentu mereka. 他们被接纳，并不是因为他们对神学有多么的了解， Bukan karena kesalehan performa rohani mereka. 也不是因为他们多么的敬虔， Melainkan mereka diterima karena anugerah Kristus yang begitu besar. 他们被接纳单单是出于恩典。 Dan Paulus ingin mereka berpikir, jikalau kamu yang tadinya jauh dari Allah, tapi sudah diterima di dalam Kristus, pantaskah kamu tidak menerima satu sama lain? 保罗要他们知道，既然你们本不配的人已经蒙基督的接纳，那么你们还有什么理由不能彼此接纳呢？ Dan ini menjadi satu prinsip yang penting sekali juga buat gereja modern hari ini. 这个原则对现今的教会也是非常重要的。 Kita semua telah diterima oleh Kristus justru dalam keadaan yang paling berdosa. 当我们还在败坏罪恶中，我们已经被基督接纳了。 Pantaskah kita tidak menerima orang yang hanya berbeda pendapat yang minor dengan kita? 我们岂能不接受他人与我们想法不同的人呢？ Saudara, dalam gereja memang tidak jarang ada ketegangan antara jemaatnya hanya seringkali karena hal-hal sepele. 教会就是可能有一些因着一个微不足道的事情而互相 Mungkin yang satu lebih senang ibadah kontemporer, yang satu kelompok lebih senang ibadah tradisional. 或者有一群人，他们喜欢比较现代的一个敬拜的仪式，另外一个是比较传统的敬拜方式。 Mungkin yang satu minta bahwa ibadah yang dua bahasa ini jangan di jam yang utama prime time karena banyak anak muda. Mungkin ibadah yang terjemah ini di jam-jam yang pagi-pagi atau sore-sore. 或者一个双语的崇拜会呢，不要在一个很黄金的这个时段里面举行，因为年轻人他们没有机会听到这样的道。 Tapi Anda berpikir sebaliknya, justru jam utama prime time ini banyak senior-senior gereja, maka kebaktian dua bahasa harus di jam utama.
或者有一些人认为，就是在这黄金的时段里面有双语崇拜，那么可以鼓励年轻人来参加崇拜会。 Saudara, karena hal-hal yang sebenarnya tidak esensial begini, gereja seringkali bertengkar. 就是为了一些这样的微不足道的事，教会里面起了一个纷争。 Dan Paulus mengingatkan bahwa di dalam hal-hal yang sekunder, jauh lebih penting adalah kita saling menerima satu sama lain. 保罗提醒我们在次要的问题上，最好的方法就是要彼此接纳。 Prinsipnya adalah lebih penting untuk mengasihi dan menerima orang yang berbeda pendapat daripada kita memaksakan diri untuk menang dalam perdebatan. Kita harus jadi yang paling benar. 与其证明自己的观点是最正确的，不如去爱和接纳那些与我们意见不同的人。 Untuk apa kita menang dalam perdebatan, tapi kemudian kita kehilangan saudara kita? 我们赢了争辩，但是我们失去我们的弟兄，有何意义呢？ Jangan lupa kita semua telah diterima dahulu oleh Kristus, justru dalam keadaan kita yang paling jelek, paling memalukan. 不要忘了，基督已事先接纳我们，在我们最不堪和羞辱的一面的时候，基督已经接纳了我们。 Kristus menerima kita bukan karena dia melihat ada hal yang baik dalam diri kita. 基督并不是因为看到我们心里面的好而接纳我们。 Beda dengan manusia kan, kalau kita menerima orang lain, apalagi sebagai pasangan hidup, itu pasti kita melihat kualitas-kualitas yang baik dalam dirinya. 与世人不同，如果我们选择配偶的时候，我们就肯定是看到他身上有什么好处，我们才接纳他。 Tapi Tuhan justru menerima kita ketika dia tahu yang paling jelek dan paling menjijikkan dalam diri kita. 而基督是在我们最败坏、最不堪的时候接纳了我们。 Dan saudara, gereja itu adalah terdiri dari orang-orang yang telah diterima dulu oleh Kristus. 教会是一群已经被基督接纳的人， Maka seharusnya sudah kita saling menerima satu sama lain meskipun ada perbedaan pendapat. 因此，即便有意见不相同，我们也应当彼此接纳。 Jikalau kita tidak menerima satu sama lain, mungkin kita bisa menang dalam adu argumen. 如果我们不接纳他人的话呢，可能我们在辩论上我们是赢的了。 Tapi kita kehilangan seorang saudara yang baginya Kristus telah mati dan Kristus menerimanya. 但我们却失去了一个被基督救赎和接纳的弟兄。 Maka saudara, ini menjadi alasan pertama mengapa kedua kelompok dalam jemaat Roma mereka harus saling menerima. 这就是犹太人和外邦人要彼此接纳的第一个原因。 Karena Kristus terlebih dahulu telah menerima kedua pihak ini. 因为基督已事先接受了这两位不堪的人。 Alasan kedua saudara yang Paulus kemukakan, 第二个原因，保罗提到的是， yaitu bahwa keselamatan bangsa-bangsa bukan Yahudi itu adalah rencana Allah dari semulanya. 外邦人的救恩乃是上帝最初的计划。 Dan tujuannya itu adalah agar semua bangsa lain bersama-sama umat Yahudi, umat Allah, itu memuji Allah, menyembah Allah yang satu itu. 目的是使万民都可以同心合一的与他的选民一起来敬拜赞美他。 Kalau kita mundur sedikit ke ayat 6, di sana Paulus bilang, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 如果我们往后看第6节，一心一口荣耀上帝，我们主耶稣基督的父。 Dan jadi Allah sudah sejak semulanya merancang rencana bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Yahudi yang diselamatkan, tapi juga seluruh bangsa lain. 上帝已经计划了，从一开始不仅是救了犹太人，也是救其他的外邦人。 Dan tujuannya tidak lain adalah supaya mereka bisa bergabung di dalam satu ibadah, satu suara, satu penyembahan kepada satu Allah. 目的就是让他们可以同心合一的一起来敬拜唯一的真神。 Maka tujuannya bangsa-bangsa ini menyembah Allah yang sama pada akhirnya adalah apa? Kemuliaan Allah. 最终的目的就是为了荣耀上帝。 Kalau kita lihat tadi beberapa seri kutipan Rasul Paulus dari Perjanjian Lama di Roma 15 ayat
9 sampai 12. 如果我们看保罗，就是引用了旧约圣经里面的罗马书第5到11章。 Pada dasarnya Paulus ingin mengatakan bagaimana perjanjian lama sudah memperlihatkan bahwa bangsa-bangsa itu akan bergabung dengan Israel, dengan Yahudi untuk memuji Allah yang sama. 旧约已经提到了，最终列国要与以色列民同在上帝的救恩里，并且一起荣耀神。 Jadi persatuan antara jemaat yang Yahudi dengan jemaat yang bukan Yahudi itu bukan hanya sekedar satu persatuan yang dalam kacamata manusia dilihat damai. 外邦人和犹太人的就是合一呢，并不是在人的眼中所谓的这个平安。 Tapi kesatuan itu adalah satu kesaksian bahwa rencana Allah, tujuan Allah itu tidak pernah gagal. 就是一直来证实上帝的应许从未失败。 Allah menghendaki seluruh pihak di dalam gerejanya menjadi satu karena itu rencananya. 因为上帝从一开始就有这样的一个计划，就是外邦人与犹太人一同在一起，一起来敬拜神， Agar ibadah mereka bersama-sama memuliakan Allah. 让他们可以同心合一的一起来荣耀神。 Dan terbukti bahwa Allah setia pada janjinya dan tidak pernah gagal. 上帝从来就是很守住他的诺言，也从来没有食言。 Jadi dengan kata lain Paulus ingin mengatakan bahwa persatuan kalian, kelompok yang lemah dan kelompok yang kuat, pertaruhannya adalah apa? Reputasi Allah yang sudah berjanji bahwa bangsa-bangsa akan bergabung dengan Israel menyembah Dia. 若是你们不能彼此接纳，你们的纠纷就是已经破坏了上帝原来的计划。 Dan ini adalah sebuah alasan yang penting dan kuat sekali juga bagi gereja sepanjang zaman. 对于教会来说，这是很重要的，我们必须要彼此接纳。 So kita seringkali berkata dan berpikir gereja harusnya jadi satu, tidak ada pertengkaran. 我们常常这么想，就是教会必须要统一，不要有争吵。 Tapi kesatuan gereja bukan hanya soal damai dan harmonis. 但是教会的合一，并不是为了和平不争吵。 Melainkan persatuan gereja itu adalah sebuah masalah apakah ibadah kita selaras dengan cara kita memperlakukan sesama kita. 而是关系到我们在敬拜和待人的态度是否是一致的。 Saudara, ibadah kita akan menjadi lemah dan miskin jika kita tidak bisa menerima orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Yang kalau kita merasa kita masih lebih baik, lebih benar dari mereka. 如果我们不能接纳别人，或者是我们坚持自己比他人更好，那么我们的敬拜就显得贫乏软弱。 So, tidak ada kontradiksi yang lebih menyedihkan daripada kita di satu sisi kita menyembah Allah, memuji Allah yang sudah menerima kita, tapi kemudian kita menolak orang saudara kita yang juga sebenarnya telah diterima oleh Allah. 没有比这更可悲的矛盾了。如果我们一方面赞美上帝，就是在基督耶稣里接纳我们的上帝，那么另一方面我们却拒绝与我们的同胞就是彼此接纳。 Kalau itu terjadi, kita sedang mengingkari realitas Injil yang kita akui, yang kita percaya. 果真如此的话呢，那我们的敬拜岂不已经否定了我们的信仰吗？ Injil memperlihatkan bahwa kuasa Allah, rencana Allah tidak pernah gagal. Bukan hanya Israel yang diselamatkan, tapi segala bangsa. Dan itu termasuk kita. 上帝原来的计划不只是拯救以色列民，还是外邦人，那就是我们的救恩。 Kalau kita tidak bisa menerima sesama saudara di dalam rumah Tuhan, bagaimana kita bisa beribadah kepada Dia? 如果我们不能在神的家中彼此接纳的话，我们如何来敬拜上帝呢？ Saudara, maka kita belajar untuk mengingat selalu bahwa Allah yang menghendaki persatuan gerejanya bukan hanya demi sebuah harmoni, tapi untuk reputasi Allah sendiri. 如果我们要纪念上帝原来的计划，上帝要我们合一，一起来敬拜他，并不是为了只是普通一般的和谐，而是为了荣耀上帝。 Karena persatuan kita membuktikan efektivitas Injil yang mempersatukan.
因为只有福音可以使我们合一，那就证实了应验了上帝的应许。Saudara, sebagai manusia tentu tidak salah kalau kita lebih senang bergaul dengan mereka yang pikirannya sama dengan kita. 我们身为人，当然我们希望和一些与我们想法比较接近的人交往。 Kita lebih senang bersama-sama dengan orang yang teologinya selaras dengan teologi kita. 或者他们的神学观与我们是一致的。 Kita lebih senang dekat-dekat orang yang menghargai apa yang kita hargai. 我们更喜欢我们所爱的，他们也一样和我们有同感。 Dan kita cenderung menjauh dari orang-orang yang tidak sesuai dalam hal-hal seperti itu. 如果他们的观点与我们不同，我们就比较选择就是把它保持距离。 Dan pertanyaannya sudah sampai di mana saya masih bisa kompromi, tapi di mana saya tidak bisa kompromi dengan orang yang berbeda pendapat. 那问题是我该在哪一个方面妥协，又是哪一个方面不能妥协的呢？ Saudara, saya mencoba memberikan 3 level diagnosis untuk menyaring hal ini sampai di mana saya bisa kompromi dan di mana saya tidak bisa kompromi. 我供给大家3个层面的那个分析，我们哪一个方面不能妥协，哪一个方面可以妥协的。 Saudara, level pertama yaitu ada doktrin yang menjadi inti dari iman Kristen. 第一个层面就是基督信仰核心的一个教义。 Hal-hal seperti ini sudah tidak pernah boleh dikompromikan. 这个第一层的不可以妥协。 Misalnya saudara tentang doktrin Allah Tritunggal, 比如说三一真神， itu harga mati. 这个神学是绝对性的。 Doktrin kemanusiaan Kristus dan keilahian Kristus yang sepenuhnya itu harga mati. 就是上帝道成肉身，那是绝对性的。 Doktrin keselamatan atau pembenaran karena iman itu harga mati. 因信称义的也是绝对性的。 Menyangkal hal-hal seperti itu sama juga bukan Kristen. 如果你们否定了这个事实，那你就不是基督徒了。 Itu adalah doktrin inti yang tidak boleh dikompromikan. 这就是不可妥协一个核心的教义。 Tapi kemudian level-level di bawahnya itu bisa, boleh dikompromikan. 那是以下这2个层面，那么我们是可以妥协的。 Apa saja itu? 是哪一些层面呢？ Level kedua, ini hal-hal yang bisa dikompromikan adalah hal-hal yang penting bagi gereja dan bahkan menjadi ciri denominasi tertentu, tapi tidak menyangkut keselamatan. 但就是我们可以妥协的，就是对于教会和宗教重要的事情，甚至可以成为教会的特征，但是并没有涉及到救恩的问题。 Misalnya cara baptisan, apakah baptis selam yang benar, dicelup ke air, atau baptis percik yang benar? 比如说洗礼的方式是点水礼或者是浸礼呢？ Apakah baptisan ada buat boleh baptisan anak atau hanya baptisan dewasa? 或者婴孩洗礼还是成年洗礼？ Kemudian apakah liturgi ibadah yang paling baik? 就是这个崇拜的礼仪是哪一个是最好的？ Apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam elemen-elemen ibadah? 在崇拜的一个顺序里面，哪一些我们可以更改的？ Apa makna roti dan anggur dalam perjamuan kudus? 圣餐里面的就是饼和酒有何意义？ Itu tiap denominasi gereja itu punya pandangannya. 每个教会有各自不同的看法。 Dan kita menghormati masing-masing denominasi dan kita menerima saudara-saudara dari berbagai gereja dan denominasi dan kita tidak menolak mereka. 我们不可以拒绝他们，我们要尊敬他们各自教会他们对圣餐礼仪的那个方式。 Bahkan kalau di dalam gereja ada hal seperti ini, tidak masalah. 如果教会有出现这样的问题，那是没关系的。 Ini bukan sebuah masalah doktrin inti atau core dari kekristenan. 这并不是基督教的一个核心的重点。 Dan di level 3 ada hal-hal yang bisa diterima atau ditolak di dalam gereja berdasarkan hati nurani atau aliran teologi tertentu. 第3层面就是教会可以凭良知或神学的传统，可以选择接受与拒绝。 Misalnya ada pertanyaan, orang Kristen boleh minum bir gak?
就是比如说有人问啊，基督徒可以喝啤酒吗？ Orang Kristen boleh minum wine nggak? 可以喝红酒吗？ Saudara, banyak, ada satu pihak bilang boleh, pihak lain bilang tidak boleh. 有人说可以，有的人说不可以。 Ada yang kecewa melihat orang Kristen minum bir. 有的人因为看到其他基督徒喝啤酒的话，他们就感到很失望。 Dan kemudian misalnya pandangan tentang karunia-karunia rohani, apakah bahasa lidah masih ada atau enggak? 或者是一间讲方言的教会，或者是讲方言的，是不是还存在？ Apakah ibadah boleh pakai bahasa roh atau tidak? 我们在敬拜的时候可以用方言吗？ Kemudian bagaimana pandangan tentang akhir zaman, mana yang benar tentang kerajaan 1000 tahun? 关于末世的这个事情，各自教会有不同的想法。 Teologi mana yang paling benar, Calvinis atau Arminian? 哪一个教义更准确？就是加尔文主义或者是阿米念主义？ Itu semua ada di dalam level yang ketiga ini. 这就是存在第三层面。 Hal-hal seperti ini kita bisa kompromi dan itu tidak menjadi halangan untuk kita beribadah bersama saudara-saudara dalam meskipun punya pendapat dan pandangan yang 这 berbeda. 第二、三和第三层面，我们都可以妥协的。虽然我们有不同的这个敬拜的方式，但是我们都可以一起敬拜我们的神。 Saudara, di dalam gereja jika ada perbedaan pendapat, tidak semua perdebatan itu harus dimenangkan. 若是教会有起了这样的一个不能统一的一个纷争呢，那么这个是不重要的，我们是可以彼此接纳的。 Perasaan diterima dari saudara kita itu jauh lebih penting daripada pendapat saya yang diterima. 我们被其他人接纳，比起他们接纳我一个人更重要。 Ketika ada orang berbeda pendapat dan dia merasa dia tidak ditolak, itu jauh lebih berharga daripada saya menang karena pendapat saya rasa paling benar. 如果有一个人因为他的意见被接受，但是我们认为我们是自己是对的，比起这样我们更好是接受他。 Seringkali untuk hal-hal yang tidak esensial kita tidak perlu berdebat sampai setengah mati. 我们不需要为了一些小事来起冲突。 Maka alangkah indahnya jikalau di dalam perbedaan pendapat itu sesama saudara bisa beribadah bersama memuji Allah yang sama. 虽然我们的意见不同，但是我们可以合并在一起，一起来敬拜神，那是何等的美！ Saudara, kita membayangkan misalnya alangkah indahnya kalau ada seorang pendeta atau hamba Tuhan reform bisa bersahabat baik dengan seorang hamba Tuhan Metodis. 我们可以想象，如果一个归正教会的神父能和卫理的神父成为好友的话，那是何等的美！ Pandangan teologinya beda banget. 他们俩这个神学的观念是很不相同的。 Tapi kalau mereka bisa bersatu, melayani, sama-sama saling mendukung, apakah itu bukan sesuatu yang indah? 如果他们可以互相彼此接受，并且互相扶持的话，那岂不是很好吗？ Saudara, ada nggak hamba Tuhan reform yang bisa bersahabat baik dengan hamba Tuhan Metodis? 有归正教会的神父与卫理的神父成为好友吗？ Saudara, ada contohnya adalah pendiri gereja Metodis sendiri John Wesley dengan rekannya George Whitefield atau orang Inggris bilang Whitefield. 有这样的例子，就是我们卫理的创办人，就是佐治怀特菲尔德和卫斯理约翰。 Saudara, John Wesley dan George Whitefield ini keduanya adalah teman baik sekali dari 他们 pada awal. 本是很好的朋友。 Baik Whitefield maupun Wesley, keduanya adalah tokoh utama kebangunan rohani di Inggris pada abad ke-18. 无论是怀特费或者是卫斯理，他们就是在18世纪英国属灵大复兴的重要人物。 Keduanya adalah pengkhotbah-pengkhotbah besar dan masing-masing punya banyak pengikut. 他们都有很多的学徒，就是一个伟大的传道人。 Akan tetapi kemudian satu masa mereka berpisah jalan karena ada perbedaan pandangan teologis. 后来他们有起了这个分歧，是因为他们对这个教义方面有想法有不同。
Kita tidak mendalami perbedaan teologi mereka seperti apa, tapi umumnya yang seringkali diasosiasikan orang sebagai Calvinism versus Arminianism. 就是所谓被称为就是加尔文主义和阿明念主义的这个教义分歧。 Di mana George Whitefield itu lebih condong kepada Calvin dan John Wesley lebih cenderung meskipun tidak persis kepada Arminianism. 怀特费就是比较看重就是加尔文主义，而是卫斯理就是他的教义是阿明年主义。 Ada perbedaan-perbedaan pandangan teologi yang tajam di antara kedua sahabat ini. 他们两个之间有一个很不同的一个对于这个教义的一个观念。 Karena perbedaan inilah kemudian bahkan mereka saling mengkritik di dalam khotbah mereka, dalam pengajaran mereka. Mereka mengkritik pengajaran rekan mereka satu sama lain. Wesley mengkritik Whitefield dan sebaliknya. 正因为这样的差异，所以他们在教导当中、讲道当中，他们彼此攻击，就是坚守自己的教义。 Dan ketegangan antara dua sahabat ini sampai menular kepada pengikut-pengikut mereka. Seperti kemudian mereka jadi dua kubu yang terpisah. 他们之间的分歧，就是使得他们的跟随者也随着他们随自己的主张，所以他们分成两派。 Tapi sejarah membuktikan bahwa pada akhirnya mereka tetap bersahabat baik. 但是历史告诉我们，最终他们还是好朋友。 Baik Wesley maupun Whitefield, mereka saling menghargai pelayanan rekan mereka. 他们互相尊敬大家的侍工。 Persahabatan mereka tidak bubar hanya karena perbedaan teologi yang tajam di antara mereka. 他们并不是因尖锐的教义分歧而破裂， Mereka saling mendukung bahkan. 他们是互相尊重对方。 Misalnya George Whitefield itu selalu dipersilakan untuk berkhotbah di lingkungan gereja-gerejanya Wesley. 就是怀特菲仍然在卫斯理教会的范围内讲道， Dan sebaliknya juga bahkan John Wesley mengutus salah seorang pengkhotbah terbaiknya, rekannya Joseph Conley untuk membantu pelayanan Whitefield. 而卫斯理约翰也就是差派他最优秀的讲道人之一，就是叶夫士考恩利去帮助怀特菲的事工。 Whitefield juga sangat menghargai temannya Wesley. 怀特菲也很重视卫斯理这个朋友。 Dia bertekad tidak akan mendirikan gereja di mana sudah ada gereja-gerejanya John Wesley. 他承诺不在已经有卫斯理教会的地方建立自己的教会。 Gereja mereka masing-masing tumbuh. 他们的教会就是一起成长， Dan para pengikut mereka akhirnya bisa melihat sebuah teladan yang luar biasa. 成为跟随者一个榜样。 Ketika George Whitefield akhirnya meninggal pada tahun 1770. 就是当怀特菲于1770年离世的时候， Saudara, siapa yang berkhotbah di kebaktian dukanya? Tidak lain adalah John Wesley, sahabatnya sendiri. 在他的安慰礼拜里，谁在正道呢？那就是他的好友卫斯理约翰。 Dan itu pun atas permintaan dari George Whitefield sebelum dia meninggal. 这也是按照就是怀特菲生前的嘱咐。 Saudara, saya nggak bisa membayangkan itu terjadi dalam zaman ini, saudara. 我不可想象这件事情会发生在这个年代。 Ada dua pendeta yang beda pandangan teologi bisa bersahabat bahkan saling mendukung dalam pelayanan seperti itu luar biasa. 有一个神学观点不一致的两位神父，既然可以成为好友。 Dan John Wesley dalam salah satu khotbahnya pernah mengatakan kalimat yang sangat indah ini. 卫斯理约翰曾经在一个讲道中讲到这一句话。 Wesley bilang, kita mungkin tidak selalu sepakat dalam segala hal. 我们也许在某些事上有差异， Tapi bukankah kita tetap bisa saling mengasihi? 难道我们就不能彼此相爱吗？ Kita mungkin tidak satu hati. 甚至我们可能的观点不一致， Maaf, kita mungkin tidak satu pendapat, tetapi tidak bisakah kita satu hati? 难道我们不能同心合一吗？ Tidak diragukan lagi kata Wesley, kita bisa, we may. 毫无疑问的，卫斯理说我们是可以做到的。
Dan dia katakan dengan ini semua anak-anak Allah harus bisa bersatu terlepas dari perbedaan-perbedaan kecil yang mereka miliki. 因此，神的儿女必须同心合意，虽然意见有不一致。 Benar sekali apa yang dikatakan John Wesley. 卫斯理约翰所说的是对的。 Tidak bisakah kita satu hati meskipun kita beda pendapat? 虽然我们意见不合，我们也可以同心。 Tidak bisakah kita saling mengasihi meskipun pikiran kita beda? 观点不一致，我们也可以互相相爱。 Dan firman Tuhan mengatakan bisa. 圣经告诉我们，我们可以做到的。 Saudara, pada akhirnya kita merenungkan kembali mengapa George Whitefield dengan John Wesley itu bisa mempunyai satu persahabatan yang begitu luar biasa, terlepas dari perbedaan teologi mereka yang tajam. 虽然就是好像卫斯理约翰和乔治他们的这个观点不一样，对于教义的观点，但是他们仍然可以成为很好的朋友。 Saudara, disinilah tema kita hari ini berbicara karena mereka berlimpah-limpah dalam pengharapan yang merupakan doa Paulus di akhir perikop kita tadi. 就是在我们刚才所念的经文，尽管他们的思想和观点存在差异，他们仍然可以，就是并服侍和敬拜都可以并行。 Sesudah Paulus memberikan alasan teologisnya kepada kelompok yang lemah, kelompok yang kuat di jemaat Roma, 当保罗已经将他的这个教义传给这些罗马教会的，就是强壮和软弱的。 kemudian Paulus menaikkan satu doa yang indah di ayat 13, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 所以保罗就是告诉他们，你们在最后一节里面说，但愿使人有盼望的上帝，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。 Ketika mereka rela bersatu, bersama-sama beribadah, memuji Allah. 当他们愿意放下自我，一起来敬拜神的时候， Itu memperlihatkan mereka punya pengharapan kepada Allah yang sama. 这显示了他们都有共同的一个同样的唯一真神的一个盼望。 Memperlihatkan bahwa Allah mempunyai tujuan yang sama untuk mereka. 上帝也彰显了对他们统一的一个旨意。 Dan Allah akan mewujudkan tujuannya itu meskipun mungkin dengan cara yang berbeda karena pandangan yang berbeda. 上帝必实现他的医治，虽然以不同的方式。 Saudara, kita mungkin berbeda pendapat dari orang lain. 我们也许他人的意见有不同， Tapi saya dan saudara saya yang berbeda sama-sama berharap kepada Allah yang sama. 我们意见不同，但是我们盼望的神都是一个神，一样的神。 Sama-sama percaya bahwa tujuannya itu sama untuk kita, untuk kemuliaannya. 我们深信我们的神，我们所盼望的真神，我们要荣耀他。 Pengharapan itulah yang mendorong kita untuk terus bersama-sama melayani bersama, beribadah bersama, terlepas ada perbedaan. 就是这个盼望，就是鼓动我们一起，就是为排除这些我们意见不合，而一起来敬拜他、荣耀他。 Saudara, pada akhirnya satu hari ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan di hadapan Tuhan, kita juga melihat saudara kita yang berbeda. 当我们有一天见主面的时候，我们可以见到与我们不同的弟兄姐妹。 Maka perbedaan di dunia ini nggak ada artinya ketika kita bersama Tuhan di surga. 我们在世上的这个意见的分歧，等我们在天上的时候，这一切都变得毫无意义了。 Karena tujuan akhir dari semuanya ini adalah kemuliaan Allah. 因为我们最终的目的乃是要荣耀神。 Dan pengharapan seperti itulah yang mendorong kita untuk terus mengobarkan kesatuan itu. 就是这样的盼望，就是来鼓励我们来彼此接纳。 Tanpa pengharapan itu, kita tidak punya motivasi untuk bersatu dengan saudara-saudara kita. 没有这样的盼望，我们就没有一个力量来彼此接纳。 Tanpa pengharapan itu,
Mungkin saya akan ngotot bahwa pendapat saya paling benar. 如果没有这样的盼望，我们可能会坚持我的想法是最正确的。 Tapi karena ada pengharapan seperti itu, saya percaya bahwa meskipun kita beda, Tuhan kita sama, tujuan Allah kita sama untuk kemuliaan-Nya. 如果有这个盼望，我们知道我们的分歧毫无意义，我们要合一，就是为了荣耀我们的上帝。 Saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita selalu harus menjadi orang-orang yang sependapat, tidak. 我并不是说我们大家要就是成为一个想法一致的人。 Dalam perjalanan gereja ke depan masih akan terjadi banyak perbedaan pendapat. 在我们这个过程当中，一定会有经历到一些不同意见， Rapat pengurus, rapat majelis bisa jadi tegang. 只是开会或者是神仆们也有会发现一些冲突。 Tapi ketika hal itu terjadi, 当这些事情发生的时候， mari kita berkata kepada saudara kita. 那我们对弟兄姐妹们说， Berkata demikian, mari kita setuju untuk tidak setuju. 我们来就是化解这个我们的不一致。 We agree to disagree, tapi kita tetap sama-sama melayani, sama-sama beribadah. 我们接受大家的不同的观点，但是我们要同心合一，我们一起来敬拜神。 Karena engkau dan saya kita punya pengharapan yang sama, yang berlimpah-limpah kepada Allah, dan itu adalah untuk kemuliaan Allah. 因为你我都有那个很大的盼望，为了荣耀神。 Dan biarlah itu terjadi oleh karena pertolongan Roh Kudus bagi kita semua yang lemah. 但愿圣灵帮助我们这些软弱的人。 Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan damai sejahtera dan sukacita. 但也充满盼望的人，就是接受我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. 主啊，感谢你今天的话语， Menjadi anak-anak Tuhan bersama saudara-saudara kami seringkali bukan perjalanan yang mudah. 成为你的儿女与我们的同胞，并不是一件很容易的旅途。 Ada waktunya kami merasa begitu sehati, tapi ada waktunya kami merasa sangat berbeda. 有时候我们感到我们可以同心合一，但是有时候却有差异。 Tapi firman-Mu Tuhan mengajar kami bagaimana kami belajar saling menerima satu sama lain karena kami telah diterima oleh Kristus. 但是你的话语告诉我们要彼此接纳，因为你已经事先接纳我们了。 Dan biarlah ibadah kami, pujian kami boleh merefleksikan bagaimana sikap kami juga kepada sesama kami. 但愿我们今天的赞美崇拜，我们可以反映出我们对其他人的心态。 Dan biarlah tujuan Tuhan yang mulia itu boleh tercapai melalui kesatuan gereja-Mu. 但愿教会的合一可以彰显你的荣耀。 Kobarkanlah dalam diri kami pengharapan yang berlimpah-limpah. 求主你将这个大的盼望，就是在我们心里燃烧。 Bahwa Tuhan sedang menjalankan rencana-Mu, tujuan-Mu, dan itu tidak akan gagal meskipun ada perbedaan di antara kami. 神，你已经实行了你的承诺，就是并不会失败， Untuk kemuliaan Tuhan. 为了荣耀上帝。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 谢谢。